السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن نعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أو كما قال. Hadis sahih rawahul Bukhari. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan bapaknya. Kata Nu'man bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang suatu perumpamaan. Kata Nabi, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah, menjalankan suruhan Allah, batasan Allah, dengan orang yang melanggar hukuman Allah ataupun suruhan Allah. Nabi bagi dua jenis manusia. Dalam hidup kita, tuan-tuan, ada dua kelompok manusia. Di mana sahaja kita berada, di kampung, di bandar, fi kulli makan, di setiap tempat, tak akan lari daripada dua jenis, dua kategori, dua kumpulan, sama ada A atau B. Satu kumpulan yang menunaikan suruhan, yakni golongan yang mentaati perintah Allah, golongan yang beriman, golongan yang taat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam kelompok itu. Sebaliknya, kelompok yang kedua, dia antara dua ni saja, dia tak ada yang ketiga. Satu kelompok yang melakukan suruhan, menunaikan perintah, melakukan apa yang diwajibkan, dan satu lagi yang langgar dan tidak melakukan apa yang disuruh, yakni golongan yang ingkar, wal waqi' fiha, yang terjatuh ke dalam larangan. Kita salah satulah. Nabi kata, dalam sesebuah masyarakat, dalam sesebuah komuniti, kelompok manusia itu ada dua pihak ataupun dua bahagian. Okey. Sebagai orang yang melakukan ketaatan, yang menunaikan suruhan, yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah suruh sembahyang, kita sembahyang. Allah suruh puasa, kita puasa. Ni sekarang ni kita dalam kumpulan yang melakukan suruhan. Wa aqimus salah,
Dirikan salat, kita dah buat. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan berpuasa, alhamdulillah, kita sedang berpuasa. Wa atuz zakah, bayar zakat. Siapa yang belum bayar, boleh bayar. Siapa yang dah bayar, alhamdulillah. Jadi kita kelompok yang melakukan apa yang disuruh. Tetapi di dalam masyarakat kita juga, dalam komuniti kita, dalam negeri kita, dalam kampung kita, dalam taman kita, dalam masyarakat yang kita duduk ni, ada pihak yang kedua. Barangkali kelompok yang kedua ini terdiri daripada anak isteri kita. Terdiri daripada mereka yang berada di dalam rumah kita sendiri, dalam sekolah, dalam kampung kita, iaitu mereka yang mengabaikan suruhan. Dalam satu rumah, barangkali bapa salat, anak tak. Bapa duduk dalam grup yang melakukan suruhan, anak dalam kumpulan yang langgak dan tidak menunaikan suruhan. Jadi dia macam tu. Cuma Nabi bagi satu perumpamaan. Kita tuan-tuan, saya dan semua yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah ini, kita tak boleh berasa lepas. Kita tak boleh berasa okey. Kita tak boleh berada dalam keadaan kita mari salat, kita puasa, sagi malam kita sembahyang tarawih. Kita tak boleh hanya sekadar itu semata-mata. Tak memadai. Dalam bahasa yang lain, sebenarnya itu belum sempurna. Okey, sebab apa saya kata macam tu? Kita mungkin boleh sembahyang, puasa, dalam masa yang sama di sekitar kita, wal'iyadzubillah, barangkali dalam keluarga kita ada kelompok yang kedua tadi. Nabi bagi satu contoh, misal. Dalam bahasa Arab dia kata al-misal yattadihul maqal. Contoh menjelaskan ungkapan. Maqal, perkataan, ungkapan. Kadang-kadang kita dengar satu ungkapan, Nabi kata ada orang yang melakukan suruhan, pada masa yang sama ada orang yang langgar suruhan, yang tak buat. Contoh dia macam ni. Contoh macam ni tu menghuraikan, menjelaskan lagi maksud Nabi. Macam kita cakap lah, kita dengar orang tu cakap tak faham, kemudian dia bagi contoh. Contoh itu menggambarkan keadaan yang dia nak cakap. Penting contoh. Contoh macam Quran kata, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nabi kata orang yang sedekah, Allah bagi besar balasan, Allah bagi besar ganjaran. Macam mana nak faham? Tengok pokok. Satu biji benih tumbuh 7 cabang, setiap cabang tumbuh pula buah 100 biji. Satu pokok dia berasal daripada satu benih. Naik daripada pokok tu 7 cabang, 7 ranting besar. Daripada setiap ranting tu dia berbuah 100 biji. Jadi maksudnya 7 cabang 700. Tengok pokok yang ada 700 biji, macam itulah balasan pahala sedekah. Jadi Tuhan buat contoh nak bagi nampak. Malam ni pula, tengah hari ni, ni tanda puasa lah kan. Tengah hari ni kita nak tengok contoh yang Nabi buat. Pasal itu tuan-tuan tak boleh rasa lepas setakat tuan-tuan sembahyang. Tak boleh rasa lepas takat kita aja puasa. Tak boleh. Sebab dia ada kesan. Kita kata beda aku lepas dah, aku sembahyang dah, aku puasa dah, selesai dah tanggungjawab aku. Tak. Pasal dia ada lagi satu cerita. Nabi kata satu kaum, satu kelompok, satu grup, mereka ini berada di atas ala safinah.
Nabi kata kita ni satu kampung ni, tuan-tuan saya apa semua ni, katalah kita satu qaryah ni, kita duduk atas satu kapal. Satu kapal. Sebahagiannya a'laha, ada di level atas, sebahagian lagi ada. Kapal ni dia ada 2 tingkat. Satu tingkat atas, satu tingkat bawah. Okey, first floor, second floor. Kemudian Nabi SAW kata apa dia? Fakana alladhi fi asfaliha, asfal, yang duduk di tingkat bawah, idza istaqau minnal ma', apabila mereka nak mengambil air bersih, mereka kena marru ala man fawqahum, mereka nak kena lalu ke atas. Depa duduk bawah, bila depa nak air, depa kena lalu ke atas. Nak kena tempuh orang yang duduk atas, nak kena melalui penumpang di atas. Faqalu, lalu yang duduk bawah ni kata apa? Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana. Kita ni kalau nak ambil air, nak kena naik ke atas, nak kena kacau orang duduk atas, susah lah macam ni. Kita pun susah, orang yang duduk atas pun terganggu. Lah ni macam ni. Yang duduk bawah ni buat satu akal. Lah ni macam ni lah dia kata. Kita tebuk satu lubang, bukan besar, kecil je. Kharqan, satu lubang kita tebuk. Jadi apabila kita nak air, dia akan keluar lubang tu. Tebuk apa ni? Tebuk kapal. Cerdik lah. Nampak? Sebab itu kadang-kadang orang kita ni, dia tak pandang long term, dia tak pandang yang depan. Agama Islam satu agama yang dia baca apa akan jadi daripada tindakan tu. Sebab itu dalam Islam dia panggil apa? Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Dia kata kita tolak keburukan lebih baik daripada kita ambil kebaikan. Barangkali benda tu baik tapi kesan jangka panjang dia jadi tak elok. Kita jangan buat pasal. Kerat daripada awal lagi. Kan? Ataupun dia kata akhafud dararain. Mungkin benda ni tak elok tapi tak berapa nak teruk sangat. Tapi kalau kita tak buat, dia akan jadi besar. Okey tuan-tuan. Naik kereta, kucing lintah. Tuan-tuan belah kucing ke atau tuan-tuan mengelak? Kalau boleh mengelak, mengelak lah kan. Tapi kalau tuan-tuan mengelak, kucing tu mungkin dan raya, tuan-tuan tak dan. Macam mana? Oh, dia kata tak boleh aku tak boleh, saya aku tidur tak boleh nak. Belah bagi melambung. Astagfirullah, kesian kat dia. Tetapi yang tu mudarat kecil. Kalau kita mengelak, agama kata kita manusia atau mungkin melibatkan orang lain, 2-3 biji kereta mati. Maka agama dia tengok jauh, dia pandang jauh. Maka sebab itu dalam Islam kita tak baca kesan sehari dua ni, kita baca apa yang akan jadi lagi 2-3 tahun yang akan datang. Maka sebab itu dalam Islam kita tak boleh baca kebaikan segera tetapi mengakibatkan keburukan pada masa akan datang. Nabi tengok satu Arab Badui kencing dalam masjid, mai pancut dalam masjid ni. Tuan-tuan bayangkan, kencing bukan tepi masjid, dalam masjid. Tengok Nabi punya bacaan dia, bukan sahabat semua nak pergi katok Badui tu. Hadis Bukhari. Nabi kata biar dia kencing. Nabi kata jangan kacau dia, biar dia kencing bagi habis. Badui itu kencing sampai habis, sampai puas. Sampai habis dia kencing. Betul Nabi kata pergi ambil air, joroh tempat dia kencing. Perbuatan kencing dalam masjid ni dosa besar, haram, mencemarkan tempat orang beribadat. Tapi pasal apa Nabi bagi dia kencing? Ulama kata kalau dia pi halau time tu, daripada kencing tang tu saja habis meramu satu masjid. Betul ya? Orang kencing bukan boleh tahan. Dia duduk kencing elok, kita pergi kata ligan dia, lari tu. Tengok, itu satu pandangan tu. Walaupun benda tu salah,
tetapi kesan dia tidak sebesar dengan kita bertindak serta merta. Lepas tu Nabi pun panggil dia, tegur elok-elok. Dia kata Nabi apa? Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan aku. Yang lain nak katuk aku tadi ni, jangan duk rahmat depa. Nabi kata jangan sempitkan benda yang luas. Nabi kata rahmatlah pada semua. Nampak? Akhlak Nabi tu, walaupun benda tu salah, tapi Nabi tak on the spot tegur. Pasal apa? Kalau tegur lala tu dalam keadaan dia jahil, bukan dia akan terima, dia akan melawan lagi. Tu Nabi punya bacaan dia panjang. Kita mau jadi macam tu. Depa ni jenis akal pendek ni, akal mudah. Nak kerja mudah, nak kerja senang, nak bagi cepat, kan? Dia kata apa? Dia kata, lah ni kita tebuk satu lubang, kita tak payah dah duduk naik atas, kita tak payah dah kacau depa, kita ambil ayam kot ni. Dalam hadis ni kata, jika yang di atas itu membiarkan mereka melakukan tindakan itu, tenggelam ni, tenggelam yang bawah. Kapal ni kalau dia tenggelam buat bawah kan dengan atas-atas kali. Koklah yang duduk atas tu, hampa dah buat apa tu? Kami nak tebuk lubang. Elok lah, sekejap lagi hampa tenggelam. Yang hang tu duduk mana? Yang dia boleh kata sekejap lagi hampa tenggelam tu, yang hang kata tu hang duduk mana? Hang duduk atas. Dia kapal, dia bukan tenggelam separuh. Dia akan tenggelam semua. Nampak tak tuan-tuan? Apa mesej yang Nabi nak sampaikan kepada kita tu? Kalau orang yang duduk atas tu nampak depa duk tebuk, tidak menghalang tindakan itu, tidak mencegah tindakan itu. Duk kata biar pi ya, yang tebuk depa, kita duduk atas, depa duduk bawah, masing-masing punya hal lah. Jangan duk kacau biar pi depa. Kalau kita bersikap demikian, dengan kita sekali tenggelam. Tapi kalau kita halang, kita masuk campur, kita cegah. Jangan duk korek. Jangan duk tebuk. Walaupun hampa tebuk bawah, hampa tak tebuk atas. Tapi kalau tenggelam dengan kami tenggelam. Hampa jangan duk buat gila. Nabi kata apa? Selamat dengan kita yang duk atas, selamat dengan kita yang duk di bawah. Apa mesej dia tuan-tuan? Semua boleh tangkap. Tak payah syarah. Semua boleh faham dah. Apa Nabi nak sampai? Apa poin yang besar yang Nabi nak sampaikan? Perumpamaan apabila ada orang yang melakukan suruhan, dalam masa yang sama ada orang melanggar apa yang disuruh, maka orang yang melakukan suruhan itu tidak memadai hanya semata-mata dia tengok, dia kata biar pi kat depa, aku boleh semayang tarawih, aku boleh puasa, aku boleh tadarus. Hampa nak jadi lagu mana? Tu lantak hampa kubur masing-masing, esok pakat pesah jawab ke diri. No. Itu bukan tabiat agama. Sebab apabila bala turun, musibah turun, tuan-tuan tengok COVID. Siapa dia yang kena? Dengan kita-kita sekali cerah. Dia tak kena saja kepada orang yang pergi kelab malam, orang yang main tadarus, orang yang main tarawih, orang yang main masjid pun kena. Kalau kata orang main masjid tak kena, kita tak payah duk pakai lagu tuan-tuan pakai ni. COVID tak masuk dia takap pintu masjid, takkan orang masjid pun dia nak kena. Tak. Dia tak kena orang. Dia kena semua. Hadirin mukminin. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi tuan-tuan? Nabi kata dalam hadis Abu Dawud, Nabi kata jika ada suatu kelompok di dalam masyarakat itu yu'malu fihim al-ma'asi, dalam kampung kita ni ada suatu kelompok yang melakukan maksiat kemudian tidak diubah oleh orang lain. Nampak dalam hadis ni kata satu kelompok ada 100 orang, 20-30 orang buat maksiat, yang 70 lagi tak buat apa. Di atas alasan ni bukan urusan saya, ni bukan kena-mengena dengan saya, ni bukan kerja saya, ni bukan adik-beradik saya, ni saya tak kenal. Masing-masing ni tak tahu. Siapa yang amal buat kelaku perangai lagu tu, Nabi kata illa wa yushikullah, Allah Ta'ala apabila dia menurunkan azab ke semua mereka yang berada pada tempat dan kawasan itu akan kena tanpa kecuali. Macam yang cerita kapal tadi.
Ini yang penting. Pasal itu orang puasa bukan semata-mata dia menjaga diri dia daripada tak makan dan tak minum, dia juga bertanggungjawab pada orang yang di bawah tanggungan dia. Sebab itu tuan-tuan, Abdullah ibn Mas'ud. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud? Sahabat besar Nabi. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Jika ada suatu kaum yang melihat kemaksiatan berlaku, marru biqaum, satu orang dia lalu, dia tengok ada orang buat maksiat, kemudian dia menegurnya, maka Allah akan merahmatinya. Sebab itu tuan-tuan, kita dilarang untuk jaga dalam kain orang. Urusan peribadi orang, dosa yang dia buat secara tersembunyi, dosa yang dia buat secara dia seorang-seorang saja yang tahu, yang tu kita tak masuk campur. Pasal itu siapa yang duk makan dalam rumah dia, kita tak berdosa. Dia pergi beli nasi kandang, dia pergi makan dalam rumah dia, kita tak disuruh pergi duk ketuk pintu, pergi duk, bau nasi kandang ada. Tapi kalau dia makan depan orang ramai, di khalayak ramai, dia pergi makan depan orang ramai, kita nampak, masa tu kita bertanggungjawab. Dapat beza. Sebab itu Nabi bila dia sebut, dia kata man ra'a, siapa yang nampak, artinya yang kita nampak, yang kita tahu saja, yang kita tak nampak, yang kita tak. Hadis ni dia bincang yang nampak tapi buat tak nampak. Apatah lagi kalau benda tu berlaku dalam rumah tangga kita, depan biji mata kita, ahli keluarga kita duk buat kerja tu dalam rumah kita. Kita boleh naik motor main masjid, buat tak apa, biar pergi depa pikak diri besar panjang lah, aku tak larat lah. Tak boleh. Hadirin mukminin, maka sebab itu yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang bukan sahaja memastikan diri sendiri itu dapat buat apa yang Tuhan suruh, dia juga mengajak orang lain buat benda yang sama, kerana dia ditanya tentang orang yang berada di bawah tanggungan dia. Akhir sekali tuan-tuan, Bani Israel. Pasal itu agama ni dia bukan takat suruh buat baik ya. Cegah benda yang jahat pun termasuk dalam suruhan agama. Pasal itu Bani Israel dalam surah Al-Ma'idah dilaknat oleh Allah kerana tuan-tuan, mana-mana umat, mana-mana kaum, mana-mana bangsa yang ada sifat perangai Yahudi Bani Israel ni, dia pun kena laknat Tuhan. Perangai dia apa? Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tak larang orang buat mungkar yang dilakukan dan mereka pun buat sama, buruklah apa yang mereka buat itu. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut kesimpulan akhirnya, tidak memadai hanya kita beriman tanpa kita menghalang, dalam masa yang sama kita membiarkan maksiat berleluasa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tuhan kata jaga-jaga, bila bala aku turun, dia tak kena hanya orang yang zalim dan jahat, termasuk orang yang beriman, kerana mereka tidak menghalang daripada benda tu berlaku. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan tuan-tuan. Jadikan bulan puasa ni bukan sahaja bulan menahan diri, tapi menahan ahli keluarga kita daripada melakukan kemaksiatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.